Kopi Vosian, Izo Rita Shajonis Mijol, Mempedir Zudot BTTV, Sodok DT. Sabah bekerjasama dengan persekutuan untuk menarik kemasukan pelabur. Kerajaan Sabah dan Persekutuan bekerjasama rapat untuk meningkatkan aliran masuk pelaburan asing dan domestik ke negeri ini. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan antara Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor bersama Menteri Kanan Merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali semalam. Dalam pertemuan itu, Haji Ji turut memaklumkan Azmin mengenai visi Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS dan rangka tindakan pembangunan untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta mencapai pembangunan yang berkualiti untuk Sabah. Haji Ji berkata kerajaan negeri komited untuk menjalin kerjasama rapat dengan Kerajaan Persekutuan untuk menarik lebih banyak pelabur ke Sabah. Kedua-dua pihak juga bersetuju untuk memastikan program pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat Prihatin dan Pelanjana Semula Ekonomi Negara Penjana seperti yang digariskan dalam Belanjawan 2021 dilaksanakan dengan jayanya demi manfaat rakyat di negeri ini. Ketika membentangkan Belanjawan Sabah 2021 baru-baru ini, Haji Ji yang juga Menteri Kewangan Sabah menjelaskan aliran masuk dana pelaburan domestik dan asing khususnya dalam sektor pembuatan pada 2019 meningkat kepada 6.48 bilion ringgit daripada 0.23 bilion ringgit pada tahun sebelumnya. Bagi suku pertama tahun lalu, nilai pelaburan yang diluluskan adalah 11.7 bilion ringgit. Ini sekaligus membuktikan bahawa Sabah terus menjadi destinasi pelaburan yang menarik bagi pelabur asing. Sehubungan itu, kerajaan negeri menyasarkan pertumbuhan sektor ini pada kadar 17% setahun. Dengan unjuran sumbangan kepada keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 35% pada 2030. Pada tahun ini, sejumlah 142.85 juta ringgit diperuntukkan untuk pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan di Sabah. JKR Sabah perlu mewujudkan bank data masalah jalan raya. Jabatan Kerja Raya JKR Sabah perlu mewujudkan bank data berhubung masalah jalan raya di semua 73 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN di Sabah. Ia bagi memastikan masalah itu dapat diselesaikan mengikut keutamaan, kata Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Adin. Bung Mokhtar yang juga Menteri Kerja Raya Sabah berkata kewujudan bank data akan membolehkan kerajaan mengenal pasti keperluan mendesak untuk membuat atau membaiki jalan raya di kawasan tertentu. Bank data yang akan diwujudkan itu akan memuatkan maklumat mengenai semua jalan rosak dan perlu dibaiki mengikut keperluan mendesak. Katanya masalah jalan raya di Sabah sudah berlarutan sekian lama dan pihaknya perlu memikirkan cara yang bijaksana untuk menyelesaikan masalah berkenaan. Selain itu, pihaknya juga meminta semua pihak bekerjasama dengan memberikan idea bernas dan bukan mahu menghentam kerajaan sahaja. Bung berkata demikian ketika berucap pada Majlis Amanat dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang JKR Sabah di Kota Kinabalu. Beliau turut memberi jaminan akan memberi keutamaan terhadap masalah jalan raya, bekalan air dan elektrik di Sabah. Bagaimanapun, beliau meminta diberi tempoh untuk menyelesaikan masalah kemudahan asas berkenaan kerana baru saja menyandang jawatan itu kira-kira 3 bulan lalu. Perkhidmatan feri di seluruh Sarawak tidak diperlukan lagi menjelang 2025. Perkhidmatan feri di seluruh Sarawak tidak diperlukan lagi menjelang 2025. Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, projek pembinaan jambatan-jambatan yang bakal menggantikan perkhidmatan feri kini telah bermula termasuk jambatan Batang Lupar. Dan kita sekarang ini
telah meluluskan semua jabatan ini. Sekarang ini yang tinggal hanyalah batang lupa, pecah tanah. Tapi peruntukannya sudah ada. Dan kita telah membuat tender untuk membangunkan batang lupa. Jadi semua jabatan kita ini jalan pesisir akan kita bangunkan tanpa feri. Beliau berkata demikian pada Majlis Pecah Tanah Pusat Komuniti di Batu Kawah, Kuching semalam. Menurut beliau, peruntukan keseluruhan untuk membina semua jambatan di negeri itu adalah kira-kira 5 bilion ringgit yang akan dibiayai kerajaan negeri. Antara jambatan yang bakal dibina adalah Jambatan Batang Lupar, Batang Paloh, Muara Lasa, Sungai Kerian, Batang Saribas dan Batang Kemena dan jambatan kedua Seri Aman. Pembinaan jambatan di negeri itu kini dilihat satu keperluan mendesak, bukan sekadar sebagai perhubungan, malah untuk menjamin keselamatan rakyat. Lebih-lebih lagi susulan insiden sebuah kenderaan pacuan 4 roda terjunam ke dalam sungai di pengkalan feri Triso, Sungai Batang Lupar yang mengakibatkan 9 orang maut termasuk bayi berusia 4 bulan. Daerah Tenom dan Beaufort dipantau akibat banjir. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sabah membuat pemantauan di 2 daerah di negeri ini berikutan beberapa kawasan rendah mula ditenggelami air dari sungai berhampiran. APM dalam kenyataan hari ini memaklumkan 2 daerah berkenaan ialah Tenom dan Beaufort. Ia melibatkan 23 kampung namun tiada mangsa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara setakat ini. Paras air Sungai Padas dan Sungai Pagalan turut dipantau berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu. APM turut memaklumkan pusat pemindahan sementara Dewan Muhammad Dun Banir Beaufort juga telah dibuka sebagai persiapan untuk menempatkan mangsa banjir. Beberapa jalan di kawasan kampung terlibat juga tidak boleh dilalui kecuali kenderaan berat, iaitu Jalan Kampung Binunuk, Jalan Kampung Suasa, Kampung Lago dan Jalan Mahkamah. Kita ke laporan situasi semasa pandemik COVID-19 di Sabah. Kes positif baru COVID-19 di Sabah meningkat buat hari kedua berturut-turut dengan 405 kes dilaporkan hari ini berbanding 383 kes semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 38,960 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata, kini tiada lagi daerah zon hijau di Sabah, manakala daerah zon merah bertambah kepada 19. Daerah Nabawan bertukar dari zon hijau ke zon kuning. Sudah tidak ada yang hijau. Bukan itu saja, daerah yang menjadi zon merah juga sudah bertambah. Pada hari ini 19 daerah sudah menjadi zon merah. Jadi inilah yang saya nyatakan tadi, pada tahun ini orang kata pembukaan tahun baru 2021 ini dari segi warna nampaknya tidak cantik ya. Kerana yang kita nampak banyak warna. Ada sedikit yang jingga dan sedikit yang kuning. Dan inilah saya nyatakan tadi, kalau tahun lepas kita sedikit ada rasa kegembiraan kerana nampak ada tren penurunan. Tetapi selepas Christmas, selepas tahun baru ini nampaknya tren dia adalah penambahan pada kes-kes baru. 2 kes kematian dan 1 kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Kes kematian itu dilaporkan di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu, membabitkan seorang lelaki berusia 65 tahun dan seorang wanita berusia 50 tahun di Hospital Kudat. 1 kluster baru yang dilaporkan di Sabah hari ini ialah kluster Kampung Pitas di Tawau yang mencatatkan kumulatif 72 kes setakat ini. Kluster ini berkaitan dengan saringan tempat kerja di sebuah kilang kayu. Kurangkanlah kenduri kendara,
perayaan itu dan ini. Kerana dalam 1 minggu yang saya perhatikan, penambahan kes daripada kluster-kluster baru semuanya atau hampir semuanya berpunca daripada perayaan Christmas, sambutan tahun baru dan sebagainya. Apalagi kalau ia melibatkan mereka yang datang daripada luar rumah kita. Kalau dalam rumah itu sendiri, within dia orang kata yang semua tinggal dalam rumah itu mungkin selamat. Tapi masalahnya kadang-kadang kita jemput orang luar daripada rumah kita, luar daripada kampung kita, dan ini yang sukar untuk disaring sama ada mereka ini sihat atau sebaliknya. Menurut Masidi, sepanjang tahun lalu, 5.142 kanak-kanak berusia di bawah 12 tahun di Sabah dijangkiti COVID-19. Daripada jumlah itu, 2.152 adalah kanak-kanak berusia di bawah 5 tahun dan 707 adalah bayi berusia kurang setahun. Dalam tahun 2020, selama 5.142 kanak-kanak di bawah 12 tahun telah dikesan dijangkiti COVID-19. Daripada jumlah ini, 2.152 orang adalah kanak-kanak berumur di bawah 5 tahun. Dan 707 orang daripadanya adalah bayi di bawah umur 1 tahun. So you can see it's very, very serious. Yeah? Setakat 31 Disember, Sabah mencatatkan sejumlah 112 kluster di mana 49 kluster masih aktif, manakala 63 kluster lagi telah ditamatkan. Katanya, sehingga 31 Disember juga, Kota Kinabalu mencatatkan kes COVID-19 tertinggi dengan 9.535 kes. Katanya, laporan kelewatan penghantaran pesakit ke hospital berpunca beberapa faktor, antaranya alamat tidak lengkap dan nombor telefon tidak dapat dihubungi. I was told that there could be other reasons why they will not pick up. Yeah? There could have been miscommunications, yeah? And whatnot. But I suggest kalau ada lagi macam ni, tolong telefon. Ada nombor yang kita semua tahu itu pusat, ya, pusat COVID 24 jam tu, ya. Telefon, remind them bahawa ada orang yang belum diambil untuk dihantar. Masidi turut ditanya sama ada timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Jeffrey Kitingan yang kini menjalani rawatan di Hospital Queen Elizabeth setelah disahkan positif COVID-19 ada menemui anggota jemaah menteri. Akan ni belum ada lah. No. I mean, I think dia punya kes ni is a bit more isolated lah. I think he went back to his constituency. And I suspect that he may have got it from somebody in his constituency in Keningau. And hopefully, he did not meet any other minister after that lah. 192 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 2.310 pesakit sedang menerima rawatan. 312,787 bakul makanan telah diagihkan setakat ini. Tahap keselamatan di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone diperkukuhkan lagi. Pewujudan Pengkalan Operasi Hadapan FOB di Pulau Mabul dekat Semporna yang dijangka siap pada tahun 2024 dapat mengukuhkan tahap keselamatan di perairan Zon Selamat Timur Sabah S-Zone daripada diceroboh anasir luar. Ketua Pegawai Eksekutif Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom, Dr. Jamaluddin Muhammad Ali berkata, pewujudan aset keselamatan itu memberi keyakinan kepada komuniti maritim termasuk pelancong ke Semporna mengenai tahap keselamatan di S-Zone. Projek FOB bernilai 41 juta ringgit itu dijangka siap dalam tempoh 36 bulan dari tarikh Majlis Pecah Tanah itu. Ini antara usaha komitmen kerajaan mengukuhkan benteng keselamatan negara. Dalam satu kenyataan, Dr. Jamaluddin berkata,
FOB Mabul itu merupakan projek perintis Eskom. Manakala pasukan polis marin dipertanggungjawabkan menjadikan pengkalan operasi itu sebagai markas taktikal dalam mengawal dan memantau tahap keselamatan perairan di daerah Semporna dan kawasan sekitar. Jamaluddin dalam pada itu menyarankan masyarakat di sekitar perairan S-Zone untuk terus memberi kerjasama terhadap pasukan keselamatan. Ia sebagai usaha bersama membantras kegiatan jenayah termasuk penyeludupan serta penyusupan pendatang tanpa izin. Tegasnya, penduduk S-Zone perlu membantu pasukan keselamatan dengan menjadi mata dan telinga pasukan keselamatan. Kerjasama itu amat penting dalam membantras sebarang anasir luar yang cuba mengganggu-gugat kestabilan dan keamanan negeri ini. Semalam, Jamaluddin melancarkan Majlis Pecah Tanah projek pembinaan FOB di Pulau Mabul, Semporna. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, Eskom, menyenaraikan 5 lagi senarai baru suspek yang diburu kerana terlibat dalam jenayah rentas sempadan dan penculikan. Komandan Eskom, Datuk Fuad Osman berkata, 5 senarai baru itu adalah Jabs alias Mujaffar Sawadjaan, Mujimar Sawadjaan alias Rasad, Mundi Sawadjaan, Haji Wahad alias Talib, dan Bara Udong alias Alvin. 5 senarai orang diburu ini antara 21 orang dikehendaki yang berada dalam senarai Eskom. Daripada senarai lama, 5 orang telah dikeluarkan daripada senarai. Ini kerana 3 telah ditembak mati dalam pertempuran dengan pasukan keselamatan, seorang ditangkap dan seorang lagi menyerah diri. Manakala 16 orang dari senarai asal masih dikekalkan sebagai orang dikehendaki. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat mengenai senarai orang dikehendaki ini boleh menghubungi Pusat Operasi Eskom. Ketuharan Misomo Tokovago.